Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farid bin Azmi akan memulakan pembentangan daripada kumpulan kami bagi subjek di WMP 10703 Kajian Tindakan dalam Pendidikan. Sebelum saya memulakan pembentangan, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Farid bin Azmi. Seterusnya Wan Nur Ashikin binti Wan Roslan dan Nurul Syafawani binti Zamakhsyari. Tajuk kajian kami ialah penggunaan kaedah permainan monosong dalam menarik minat murid tahun 4 terhadap hukum nun dan mim syaddah. Pendahuluan. Kajian berfokus kepada aspek tajwid dalam mata pelajaran pendidikan Islam bagi tahun 4, iaitulah yang berkaitan dengan bacaan asas tajwid. Ia berkait rapat dengan bacaan nun dan mim syaddah serta pengaplikasian bacaan pada ayat yang mengandungi hukum-hukum tersebut. Bagi permasalahan kajian ini berfokuskan kepada kaedah untuk menarik minat murid terhadap hukum nun dan mim syaddah. Dan di antara permasalahan yang kami kenal pasti iaitulah pelajar mudah bosan apabila mereka tidak dapat menggambarkan kaedah aplikasi hukum nun dan mim syaddah. Dan yang kedua, ketidakfahaman pelajar terhadap hukum tajwid dan kelemahan kemahiran bacaan mengikut kaedah yang betul. Fokus kajian yang kami lakukan ialah di Sekolah Kebangsaan Bukit Gading dan kami mengambil sampel seramai 8 orang pelajar tahun 4, iaitulah 4 orang lelaki dan 4 orang murid perempuan. Objektif kajian kami yang kami lakukan ialah yang pertama, untuk menarik minat pelajar belajar untuk mengenal hukum tajwid melalui permainan monosong. Yang kedua, meningkatkan kepahaman pelajar mengenai hukum tajwid melalui permainan monosong. Yang ketiga, memberikan suasana pembelajaran yang menyeronokkan melalui permainan monosong. Di antara soalan kajian yang kami lakukan ialah bagaimana permainan monosong ini dapat menarik minat pelajar untuk mengenal hukum tajwid. Adakah permainan monosong ini dapat meningkatkan kepahaman pelajar mengenai hukum tajwid, dan bagaimanakah permainan monosong ini dapat memberikan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Syafawani binti Zamakhsyari. Saya akan sambung kepada refleksi PDP. Refleksi PDP ni terbahagi kepada dua, iaitu refleksi guru dan juga refleksi murid. Untuk refleksi guru ni, berdasarkan pemerhatian kami, terdapat sebilangan murid yang kurang faham dan tidak berminat untuk mempelajari tajwid, dan salah satunya seperti hukum nun syaddah dan juga mim syaddah yang sedang kami kaji sekarang ni. Dan juga seterusnya untuk refleksi murid, murid itu sendiri kurang faham tentang hukum tajwid ini kerana mereka sendiri kurang berminat untuk mempelajari subjek ini. Okey, seterusnya untuk peserta kajian, kami memilih seramai 8 orang sampel ataupun 8 orang murid untuk kami jalankan kajian kami ini, yang terdiri daripada 4 orang murid lelaki dan 4 orang murid perempuan, yang mana mereka ni sebenarnya murid yang mudah untuk menerima arahan daripada guru, tapi mereka ni sendiri mempunyai karakter yang berbeza. Seperti mereka ni seorang yang cepat bosan ketika belajar, mereka cepat mengantuk, mereka cepat kurang fokus, mereka ni juga seorang yang pendiam, suka bercakap dan sebagainya. Untuk perancangan pelaksanaan kajian pula terdiri daripada 3 komponen. Yang pertama, perancangan langkah-langkah tindakan. Yang kedua, perancangan kaedah pengumpulan data. Yang ketiga, perancangan cara menganalisis data. Okey, kita pergi satu persatu.
Yang pertama, untuk perancangan langkah-langkah tindakan ni, kami memilih model penyelidikan Kurt Lewin yang merupakan suatu kitaran kajian tindakan yang mempunyai 4 langkah. Yang pertama, merancang. Yang kedua, memerhati. Yang ketiga, mereflek. Okey, kat sini ada 3 dulu. Yang seterusnya akan ada 4 langkah, di mana kitaran ini akan berterusan ke kitaran yang seterusnya dan melibatkan merancang semula, bertindak, memerhati dan juga mereflek bagi menghasilkan kitaran baru. Okey, inilah model yang kami pilih untuk menyelidiki, untuk tahu cara menarik minat, meningkatkan kefahaman dan juga memberikan suasana pembelajaran yang menyeronokkan kepada pelajar sepanjang mereka mempelajari hukum tajwid ini. Seterusnya, untuk perancangan kaedah mengumpul data, kami memilih untuk melakukan pemerhatian secara berstruktur, di mana kami memerhatikan tingkah laku murid dan juga kami buat sedikit borang semak untuk murid. Dan ini merupakan gambar yang kami ambil dalam kelas ketika murid-murid melakukan tugasan hukum tajwid yang kami berikan. Mereka ni sebenarnya mudah untuk menerima arahan. Mereka tahu yang mereka kena buat tugasan tu, ni tugasan hukum tajwid. Tapi disebabkan mereka kurang berminat dengan subjek ni, jadi bila mereka dah buat sedikit latihan tu, mereka akan mula hilang fokus, mereka mula rasa mengantuk, mereka mula nak bercakap dengan kawan-kawan di sebelah sebab mereka ni kurang berminat sebenarnya. Jadi seterusnya kami juga ada buat borang semak untuk tahu tentang tingkah laku murid itu sendiri. Akhir sekali, perancangan cara menganalisis data. Semestinya kami menganalisis data berdasarkan data yang telah kami kumpul daripada pemerhatian tingkah laku murid dan juga borang semak yang kami catat. Itu saja daripada saya dan saya serahkan kepada pembentang yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wana Ashikin binti Maraslan dan saya akan menerangkan mengenai cadangan kajian tindakan, di mana projek kami namakan sebagai Monosong. Mono adalah berasal daripada satu permainan yang kita kenali sebagai Monopoly, di mana dalam permainan itu kami akan menyelitkan beberapa soalan yang berkaitan dengan hukum nun dan mim syaddah serta song, di mana ia diiringi oleh lagu-lagu atau muzik-muzik sebagai lagu sorakan. Okey, bagi projek ini kami telah mengambil seramai 8 orang pelajar, di mana 4 lelaki dan juga 4 perempuan, di mana mereka akan diletakkan di dalam 4 kumpulan dan satu kumpulan mempunyai 2 orang pelajar. Okey, seterusnya kita pergi kepada langkah-langkah permainan, di mana kumpulan pada giliran pertama akan mula membaling dadu dan diikuti oleh kumpulan yang seterusnya dengan mengulangi apa yang telah dilakukan oleh kumpulan pertama, di mana apabila mereka tiba di kotak soalan, mereka perlu mengikut arahan yang telah diberikan. Okey, seperti contoh mencari hukum tajwid, mengulang bacaan, membezakan hukum nun dan mim syaddah serta menulis beberapa contoh nun dan mim syaddah. Okey, jadi bagi pelajar yang tidak dapat menjawab soalan dengan betul, mereka akan didenda. Seterusnya, jadual pelaksanaan, di mana kami telah meletakkan jangkaan tarikh bagi pelaksanaan kajian tindakan kami, di mana kami memulakan dengan mengenal pasti terlebih dahulu masalah serta kami menentukan objektif kajian. Dan kami telah merancang pelaksanaan kajian pada 10 April 2023. Okey, seterusnya setelah merancang, kami telah mendemonstrasi kajian dan mengumpul data serta menganalisis data. Dan akhir sekali kami akan menulis laporan tentang yang telah apa yang kami telah perolehi daripada hasil kajian tindakan kami. Seterusnya kita pergi kepada kos perbelanjaan, di mana kami tidak mengeluarkan kos yang begitu tinggi dalam melakukan projek kami, iaitu adaptasi permainan Monopoly, di mana kami hanya menggunakan bahan-bahan atau alat-alat yang telah sedia ada seperti kertas warna, pen, marker dan sebagainya. Tapi kami telah menambah sedikit sahaja
perbelanjaan di mana kami menggunakan duit untuk membeli papan busa, sedikit kertas warna dan juga pita pelekat. Okey, itu saja. Okey, terima kasih daripada grup kami.